memastikan mereka kena menang terus. Tak boleh kalah. Your Dan team Adin, is kita akan banning. masuk ke dalam game yang pertama dan game yang terakhir. Di antara kedua-dua pasukan ini, seperti yang kita cakap, siapa yang kalah, mereka akan terkeluar Your terus. team is Benar sekali. Dan banning. sekarang ini draft akan dimulakan dengan pasukan Jarum Merah di sebelah kiri anda mengeluarkan Selina terlebih dahulu. Reapers Akatsuki mengeluarkan Hayabusa. Jadi a bit of standard ban pattern yang sama telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Kalau Pakito tak dikeluarkan, kemungkinan Pakito ataupun Matilda akan direbutkan sebagai first pick nanti. Yap, kita tengok Hayabusa macam biasa. Siapa yang second pick akan Your team keluarkan is dia. Dan banning. Pakito tak dilepaskan di sini. Nampak gayanya Jarum Merah benci dengan Pakito. Dan mereka keluarkan dia terus daripada permainan. Kita tengok sekarang ini band daripada pasukan Reapers Akatsuki. Hero apakah yang mereka akan keluarkan dekat sini? Masih ada Link, masih ada Lancelot. Your Tetapi team is Nathan picking. yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, sekarang ini Matilda open untuk diambil. Joyhead pun antara Roma yang quite popular juga. Tetapi tidak, Your mereka akan team is securekan picking. jungler mereka terlebih dahulu tanpa melengahkan masa, iaitu Yi, Sun, Shin akan dikunci. Manakala Reapers Akatsuki akan memilih mage mereka, mid laner mereka, iaitu Yif. Seperti mana kita tahu, Void Crystal, Void Blast dan juga adanya RWM, Real World Manipulation, boleh diguna pakai sama ada untuk clearkan minion mahupun untuk memperlambatkan gerakan pasukan pihak lawan. Ya, dengan kemasukan Yi Sun Shin dekat sini pun akan memberi sedikit advantage kepada Jarum Merah dengan ultimate-nya iaitu Mountain Shocker. Boleh bagi tahu kedudukan pihak musuh berada di mana, dan di masa yang sama Yi Sun Shin ini merupakan favourite hero di tour-tour luar negara seperti contoh MPLI, di mana kita tengok hero ini boleh menghasilkan damage yang sangat-sangat besar, terutamanya bila tiba di waktu late game. Dan kita tengok sekarang ini dua marksman telah pun dikunci oleh pasukan Jarum Merah. Clean terus saja dikunci, tak langsung diberikan kepada pasukan Reapers Akatsuki. Ya, Jarum Merah mengambil tindakan yang agak berisiko tinggi kerana mereka fokus kepada late game potential mereka. Kalau mereka boleh survive Your early game, team mid is game, banning. mungkin di fasa late game akan dimiliki oleh mereka dengan double marksman yang diambil oleh mereka. Untuk mereka survive dekat early game, adanya Joyhead boleh memberikan sedikit sebanyak tentangan kepada Reapers Akatsuki Your yang team terus is sahaja banning. mengambil Esmeralda, antara hero yang quite popular juga untuk diletakkan dekat bahagian off lane ataupun EXP lane tersebut. Ya, dan Lunox dikeluarkan disebabkan adanya Esmeralda telah pun dipilih oleh Akatsuki. Lunox adalah counter kepada Esmeralda tersebut, di mana Esmeralda sendiri akan berhadapan dengan masalah bila damage dikeluarkan oleh Lunox, iaitu daripada dia punya Darkening dan juga Chaos Assault Your akan team is menyebabkan HP beliau akan turun sangat-sangat laju. Dan Link dikeluarkan daripada permainan disebabkan Link hero yang sangat-sangat mobil. Sangat-sangat mobil. Mobil, sangat-sangat kereta. Yap, Team is mempunyai mobility yang tinggi. Dan terus saja kita tengok Lancelot diambil di sini oleh Reapers Akatsuki. Adakah Lancelot ini akan dimainkan sebaik Lexia? Itu satu pengambilan yang menarik daripada pasukan Jarum Merah, iaitu Tamus. Kita tahu Tamus antara hero yang boleh sustain dengan begitu lama walaupun berhadapan dengan Esmeralda. Tak ada masalah untuk beliau clearkan minion, dan kalau dah capai level 4 boleh saja menggunakan Colton Inferno untuk mendapatkan pertempuran yang lebih cantik, untuk buat dia lebih keras, lebih kebal, dan tambah lagi dengan Vengeance. Tak ada masalah untuk Yaw. dia mulakan teamfight ke arah pasukan Reapers Akatsuki. Ya, dan kita tengok Lilia telah pun dikunci di sini, menyebabkan orang kata payah sedikit lah Reapers Akatsuki nak bunuh Lilia disebabkan adanya dia punya ultimate iaitu Black Shoe. Boleh menyelamatkan diri di saat-saat yang berbahaya. Dan hero terakhir dekat sini untuk Reapers Akatsuki, adakah Harith akan dikunci? Adakah Harith ini sehebat Oheb? Itu persoalannya. Tetapi Brody akan dikunci di sini sebagai counter kepada Clean di goal lane nanti. Okay, Brody berhadapan dengan Clean. Untuk potential of clearing wave, saya lebih gemar kepada Brody. Dia boleh clear dengan a bit pantas sedikit, tetapi dia perlu dekatkan diri untuk mendapatkan minion-minion tersebut. Dan kalau dia dekat diri, itu yang boleh menyebabkan Clean cuba counter balik ke arah Brody, kerana mungkin range ataupun attack range Clean a bit besar nak dibandingkan dengan Brody. Namun begitu, pertarungan yang cukup hebat bakal kita saksikan sebentar saja lagi. Saya dah nampak Malaysia nombor 8 Joyhead, iaitu Nepo ini. Boleh tak beliau guna pakai skill untuk memberikan peluang kepada pasukan Jarum Merah kemenangan? Ya, saya ada pakai juga Johead semalam masa live stream. Di masa yang sama saya cuba jugalah buat TikTok punya orang kata ejector. Ada sekali je jadi. Dalam
100 kali cuba or 10 kali cuba? Dalam 10 kali tu sekali ada jadi. Tapi dia Okay, punya lontaran tu memang jauh Din, serius jauh. Tapi yeah, I itulah mean, nak buat benda tu tak senang. Dia kena kita ada dah lihat. minion dekat dengan kita baru jadi. Ya, kita dah lihat berkali-kali dah konteks sama dekat Hmm. MPL, Mhm. MPLI, and benda tu sangat-sangat efektif. So kalau mana-mana pemain Johead boleh master trik tersebut, memang sangat-sangat kuat lah untuk diguna pakai, especially nak pick off hero-hero crucial. Kalau dalam game ini, kemungkinan Lancelot yang akan di pick off berkali-kali maybe. Ya, itu dia Melaka nombor 1 Tamus, bye. Wow, Melaka nombor 1 Tamus. Bukan kaleng-kaleng Jerung Merah ni punya pasukan Dia ada 2 number 1 tadi, saya pun tak sempat tengok, tapi tak mengapa. Johead perlu diberi perhatian, dan juga Tamus number 1 tadi yang digunakan oleh siapa? Alex Turner. Lawanan yang menarik bakal saja berlangsung di antara kedua-dua pasukan manakah yang lebih kuat, tetapi itulah dia pause yang dicari, pause yang dijumpai. Okay, late game hero daripada pasukan Jerung Merah berhadapan dengan Reaper Akatsuki, more to that mid game punya potential, especially kalau Brody dah siapkan item, Lancelot dah dapatkan item-item juga. Tetapi kalau game ini berlanjutan hingga ke maybe minit ke 20, 25, mampu ke tak Reaper Akatsuki nak berikan serangan balas? Mereka ada Brody, mereka ada Lancelot, mereka ada Esmeralda. Cukup ke tak 3 hero ini nak berhadapan dengan double marksman drafting daripada Jerung Merah? Okey, dengan marksman yang ada daripada Jerung Merah, saya yakin mereka boleh menang game ini di late game. Di early game, di mid game, mungkin mereka akan ada sedikit masalah untuk bertentangan dengan hero yang kebal macam Esmeralda di bahagian hadapan. Nak tak nak mereka kena ada item macam Demon Hunter Sword ataupun Malefic Rose awal yang mungkin untuk orang kata tear down the HP yang ada daripada Esmeralda itu sendiri. Dengan Esmeralda di bahagian hadapan, saya yakin dia boleh memberikan tentangan yang baik kepada pasukan Jerung Merah. Jerung Merah. Ya, Jerung Merah kalau okay, late game memang mereka boleh pegang, tapi kalau mereka tak boleh survive that early game, that mid game, and pasukan daripada Reaper Akatsuki dapat lead yang tinggi early game and mereka snowball saja lead tersebut, mungkin game ini boleh dimenangi oleh Reaper Akatsuki. So it all comes down to execution mereka. Macam mana mereka laksanakan team fight, macam mana mereka laksanakan rotation mereka. Itu yang sangat-sangat penting. Setelah first objective iaitu Little Wanderer telah disecure, lane mana yang diorang nak secure? Sama ada diorang nak rotate dekat gold lane, menangkan Brody, menangkan ataupun mudahkan Brody untuk dapatkan item, and lambatkan lagi farming untuk clean. Mungkin itu antara salah satu kunci kemenangan buat mereka. Ya, I agree. Bagi Brody farm, okay, bagi Brody item, slow down kan clean punya farm. I think that's a good idea. Apa yang mereka boleh buat lagi adalah, tak silap saya tadi, pasukan Akatsuki ada Lancelot kan. So Lancelot tu boleh saja dive, cuba dapatkan kill sebanyak yang boleh, sebab kita tahu damage daripada Lancelot pun boleh dikatakan sangat-sangat tinggi. Dan kelebihan Lancelot, dia boleh pergi ke backline, disebabkan backline yang saya tengok tak begitu kuat untuk pada pasukan Jerung Merah. Saya yakin Lancelot boleh buat banyak benda lah. Ya, Jerung Merah backline mereka iaitu Lilia antara hero. Yes, kita tahu burst damage dia besar, tapi apa yang adanya dekat Lilia yang saya gemar adalah Black Shoes tu. Black Shoes tu boleh diguna pakai untuk pancing ultimate daripada pasukan pihak lawan, memaksa kemungkinan Lancelot gunakan semua skill yang ada, memaksa Esmeralda gunakan semua skill yang beliau ada, and then Lilia boleh saja menggunakan Black Shoes untuk tambahkan balik nyawa dia untuk dapatkan pertempuran yang lebih cantik. Sebab pasal pertempuran, apa kata kita masuk semula ke dalam pertarungan di antara pasukan Jerung Merah berhadapan dengan Reapers Akatsuki, lower bracket match ini, Cortex. Ya, bagi mereka ini adalah lower bracket final. Okey, kalah akan terus saja terkeluar, dan kita akan lihat apakah yang akan dilakukan oleh kedua pasukan. Yang saya nampak buat masa sekarang, Ma Dongzhi kacau pengambilan bab daripada pasukan Jerung Merah, tetapi dihalau oleh Nepo dekat situ, dan Lancelot yang digunakan oleh Tammy mengambil purple buff tersebut dengan begitu mudah tanpa sebarang gangguan, pergaduhan, memaksa Ma Dongzhi menggunakan flicker untuk melarikan diri. Ya, dan kita lihat bagaimana objektif pertama Little Wanderer berjaya disecurekan oleh Hazim dengan begitu baik sekali. Ini akan memberikan sedikit sebanyak vision buat pasukan Jerung Merah yang boleh diguna pakai untuk mereka melakukan rusuhan-rusuhan yang lebih efektif. Sebab pasal rusuhan, Nepo telah bergerak dekat bahagian atas, cuba untuk mengganggu sedikit sebanyak Oni-chan sekarang ini tanpa ada, orang kata, ancaman untuk mendapatkan sebarang kill. Ya, syarat kunci kemenangan yang boleh dilakukan oleh Jerung Merah macam biasa, Lancelot kena dapatkan banyak kill buat masa sekarang ini. Cuba untuk shutdown clean lah yang paling senang, ataupun cuba shutdown Yi Sun Shin, dan banyak hero yang orang kata
yang mempunyai HP yang nipis dekat sini, di mana sepatutnya akan diberi advantage pada Temi, dan pergaduhan sedang berlaku. Adi dekat situ, ejector. Ejector diguna pakai cuba untuk mendapatkan Brody, tetapi Temi yang telah dijumpai membenarkan Nepo dijatuhkan dengan begitu pantas sekali bersama dengan Ton Rose untuk securekan Crab Claw sebentar tadi. Kalau kita boleh lah ada replay kan. Nipo tadi dah baik tau. Dia guna flicker, dia ejector nak dapatkan, harapnya dapat Brody, tapi Brody dah flicker keluar. So yang dia dapat adalah Temi, and dia dapat kematian pula dekat kawasan tersebut. Ya, Temi walau damage dia agak tinggi di awal game. Lancelot kan Phantom Execution dengan Ton Rose tu pun dah cukup menjengkelkan kalau tepat mengenai sasaran. Dan sekarang ini Hazim cuek tengah mengambil turtle. Falling Star Moon Di bahagian belakang, tetapi kita lihat bagaimana Turtle berjaya dikunci oleh pasukan Jerung Merah. Namun begitu mereka terpaksa mengkorbankan Alex Turner. Jadi adakah is it worth it untuk korbankan Tamus demi Turtle tersebut, kerana goal lead mereka daripada pasukan Jerung Merah taklah begitu jauh mana sekalipun. Ya, Temi nyawa dia rendah sekarang ini, akan pergi ambil minion ataupun jungle creep yang ada. Buat masa sekarang damage yang besar daripada Loli kena ke arah Ma Dongjik. Susah saya nak sebut nama dia, agak sedikit panjang ejector, tapi kena ke arah jungle creep tersebut. Ya, ada orang kata pergaduhan yang berlaku, mungkin ada di bahagian atas buat masa sekarang. Loli jauh. Jauh kedudukan dia. Black Shoes terpaksa diguna pakai, tetapi itulah dia Circling Eagle bersama dengan Temi akan mendapatkan kill yang mudah ke atas Jerung Merah bersama dengan Torn Apart Memory. Terus Torn Apart Nipo tersebut. Ya, Jerung Merah terlampau agresif, tak sepatutnya berada di kawasan tersebut. Kita nampak Reapers Akatsuki berjaya mendapatkan 4 kill buat masa sekarang. Jerung Merah masih lagi orang kata masih lagi mencari kill demi kill. Tapi itulah dia, memaksa bukanlah salah satu caranya, di mana kita tengok Loli tak sepatutnya berada di kawasan orange buff pasukan Reapers Akatsuki. Perbezaan gol sekarang ini, Adin, 10,000 gol berbalas 9,800. Perbezaan tak begitu besar, hanya sedikit saja. Nepo telah menggunakan dia punya ejector cuba untuk melontar. Sekarang ini ejector dia cooldown. The best thing saya nak beritahu dekat sini pasal Johead, not the best Johead punya ejector cooldownnya telah pun ditambah. Untuk itu juga jangan lupa korang boleh join giveaway sepanjang live stream ini sebanyak 10,000 diamond disediakan kepada bakal pemenang. Link di ruangan description. Ya, jangan lepaskan peluang untuk memenangi diamond yang disediakan pada masa bersama. Dilihat di bahagian bawah, Alex Turner bersama dengan Loli cuba untuk menyepit dua ahli pasukan Reapers Akatsuki, tetapi tiada cubaan untuk mendapatkan sebarang kill kerana Reapers Akatsuki memang bijak. Mereka jaga positioning mereka, mereka tahu mereka tak boleh terlampau over agresif. Jerung Merah yang gerak agresif sebenarnya cuba untuk mendapatkan kill, tetapi gerak geri mereka dibaca dengan begitu baik sekali oleh pasukan pihak lawan, menyebabkan pasukan pihak lawan pula yang mendapatkan kill-kill pembalasan. Ya, kita tengok Turtle sedang dimulakan lagi sekali. Reapers Akatsuki, Circling Eagle, dan itu dia Ma Dongjik mati di situ. Terus mereka cuba bergaduh lagi. Turtle berjaya diambil di sini dengan begitu mudahnya oleh Temi. Penggunaan Retribution yang mantap. Loli menggunakan Black Shoe cuba untuk mengejar Lynx, tapi Lynx pantas melarikan diri, mendapat extra movement speed sebab dia punya Void Blast tepat mengenai sasaran. Ya, kita lihat bagaimana adanya Saurus begitu mudah sekali. Saurus. Menggunakan Falling Star Moon. Dia tunggu, dia time kan. Dia tak nak dapatkan Alex Turner, tetapi dia nak dapatkan Loli sebab Loli dah tak ada Black Shoes. So mudah saja dapatkan kill tersebut. Ya, saya setuju. Dan apa yang mereka buat sekarang ini, Jerung Merah ketinggalan dari segi kill. Mereka perlukan kill yang banyak buat masa sekarang. Mereka kena perlahankan farm yang ada pada Temi. Dan di bahagian atas tengok tu, adakah dia dapat lari? John Delta terpaksa menggunakan flicker dan dia terselamat. Dan itu dia asal Purple Force menyebabkan Ma Dongjik tak bergerak di situ dan akhirnya terkorban. Ya, serangan balas yang begitu baik daripada pasukan Jerung Merah, di mana John Dalton yang diserang, tetapi datang bantuan daripada Nipo memberikan kill pembalasan kepada Ma Dongjik. Satu kesilapan daripada sudut execution buat pasukan Reapers Akatsuki. Ejector telah digunakan oleh Nipo tetapi tak berjaya untuk melontar sesiapa. Sekali lagi Saurus berkali-kali melakukan gerak-geri yang sama, duduk dekat bush di bahagian tengah menggunakan Falling Star Moon dan mendapatkan nyawa Nipo. Ya, menakjubkan penggunaan Lancelot yang digunakan oleh Temi sebentar tadi. Dia punya ting-ting-ting sangat laju. Saya suka dengan apa yang ditunjukkan oleh beliau. Soul Blow memberikan damage yang agak sedikit kepada Alex Turner sebentar tadi.
dan ini akan menyebabkan pasukan daripada Reapers Akatsuki bermain sedikit pasif buat masa sekarang ini. Tapi fokus di bahagian atas, nampaknya ada serangan di bahagian turret dan mungkin ada yang terkorban di situ. Dan itu dia, kita tengok Oni-chan dibunuh oleh siapa itu? Mungkin John Dalton dari bahagian bawah. Dia pula killing spree diberikan kepada Azim Cuek, memberikan damage yang banyak, membuka terus dia punya Mountain Shocker di situ untuk memberitahu koordinasi di manakah pihak musuh berada. Polis Tambun dan terus saja berjaya mendapatkan mega kill dengan membunuh Tabus di situ. Links ada. Di manakah RWM itu dia telah dibuka sekarang ini. Di manakah Hazim nak lari? Tiada ruang bersama dengan Nipo. Terkena immobilize. Adanya Saurus melibas-libas dengan selendang ini. Tetapi tak sempat. Saurus hampir saja dijatuhkan. Lihat bagaimana Nipo dengan adanya ejector yang memberikan sedikit je secoek je shield tu menyelamatkan keadaan. Pada masa yang sama, John Dalton tak boleh nak melarikan diri, akan dikorbankan bersama dengan Loli, mangsa yang kedua di kawasan tengah ini. Ya, pergerakan rotasi yang mantap daripada pasukan Akatsuki. Kita tengok tadi damage yang besar. Loli tak boleh nak buat apa-apa. Saya yakin dia punya Black Shoe on cooldown ataupun telah pun digunakan sebelum ini. Dan turtle ini akan diambil oleh pasukan Akatsuki tanpa sebarang kontes. Dan kita tengok itu ejector, tapi ejector ke tempat yang tak sepatutnya. Falling Star Moon digunakan, tetapi tiada sesiapa di situ. Cuma fokusnya menggunakan Falling Star Moon itu adalah untuk menghabiskan minion secepat yang mungkin, untuk membuat rotasi, untuk mendapatkan kill sekejap saja lagi. Turret di bahagian bawah. Perbezaan turret sebenarnya antara kedua-dua pasukan. Objektif, kejap Loli. Loli gunakan flicker sangat-sangat agresif. Black Shoes terpaksa digunakan, tapi lihat bagaimana berjaya juga untuk mendapatkan kill ke atas link, dan kemungkinan Ma Dongji akan menjadi mangsa yang kedua. Hazim perlu berhati-hati kerana adanya Temi di bahagian belakang. Terus saja terkena stun daripada Oni-chan. Di manakah Thought Apart Memory terus saja dibuka, tetapi Saurus yang akan mendapatkan kill tersebut. Tak perlu pun Thought Apart Memory, cukup dengan Falling Star Mold daripada Saurus mendapatkan kill. Sebab pasal Saurus sekarang ini, saya lihat KDA dia 501 sekarang ini. Ejector yang baik ke arah Ma Dongji. Tetapi lihat bagaimana John Dalton berjaya untuk mendapatkan kill pada masa yang sama. Saurus mendapatkan kill pembalasan ke atas Nipo. Oni-chan meneruskan lagi perjuangan, terus saja mengkorbankan John Dalton sebentar ini. Mangsa yang keempat, Loli, terpaksa menggunakan Black Shoes demi mengundurkan diri, tetapi berjumpa dengan Inspector Temi di bahagian belakang, mendapatkan kill tersebut. Alex Turner, dia berjaya menjatuhkan Oni-chan, tetapi lihat bagaimana pasukan Reapers Akatsuki melakukan rotasi yang begitu baik dan menumpaskan 5 ahli pasukan Jerung Merah. Unofficial wipe out di dalam pertarungan tersebut. Nipo, lihat bagaimana dia cuba nak memberhentikan gerakan Temi daripada mencuri purple buff, tetapi tidak berjaya pada minit yang ke-9 ini. Dari sudut ekonomi, Reapers Akatsuki berjaya mendahului sebanyak daripada 2,000 gol. Jadi ini akan menyebabkan Jerung Merah tersepit sedikit daripada sumber ekonomi mereka. Bagaimanakah mereka nak cari ruang untuk mendapatkan farm? Itu satu. Untuk menyiapkan item-item yang diperlukan, kerana mereka bermain double marksman, and marksman sangat-sangat memerlukan item untuk memberikan sedikit sebanyak damage ke arah diri mereka. Lot akan dimulakan sekarang ini. Real World Manipulation telah dibuka, namun begitu kita lihat bagaimana Nipo akan dikorbankan terlebih dahulu. Ma Dongji akan turut serta di dalam pertarungan tersebut. John Dalton berjaya untuk mendapatkan kill yang sangat-sangat penting ke atas Lancelot sebentar tadi. Saurus akan dikejar, tetapi akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Jerung Merah ada position untuk mendapatkan Lot, dan terus saja Lot akan disecurekan oleh Hazim dengan begitu baik sekali. Alex Turner tak nak mengaku kalah, masuk semula round yang kedua, tetapi Reapers Akatsuki akan undurkan diri terlebih dahulu di dalam pertarungan yang cukup mantap sebentar tadi, Kotex. Ya, tepat sekali. Apa yang terjadi, minta maaf ya. Dan 16 kill berbalas 9 kill buat masa sekarang ini. Perbezaan gol antara kedua-dua pasukan dalam net yang ke-10 ini nampak gayanya tidak ada bezanya buat masa sekarang. Adin, pergaduhan sedang berlaku. Kita tengok nyawa Hazim cuek sangat rendah. Balik dah dia ke belakang. Dan itu dia real world manipulation. Killing spree diberikan kepada EVD. Ya, Saurus datang sekali lagi di bahagian belakang, tapi lihat bagaimana pasukan Jerung Merah terpaksa undurkan diri. Black Shoes telah digunakan oleh Loli, namun begitu flicker yang telah digunakan untuk beliau. Phantom Execution tak terkena, namun begitu sempat juga untuk Temi menggunakan basic attack saja mendapatkan kill, tetapi ini akan mengkorbankan Temi sebentar tadi bersama-sama dengan Saurus kerana kedudukan mereka terlampau expose ke arah John Dalton.
double kill yang akan dimiliki oleh Clean ini. Terus saja mara di bahagian atas, manakala Hazim cuek akan melakukan split push di bahagian tengah. Tetapi mereka dengan ketiadaan minion agak sukar nak mendapatkan sebarang inhibitor tadi. John Dalton walaupun ada 3 orang, tak ada masalah untuk dia 1v3 sekarang ni. Damage yang cukup besar, namun begitu terpaksa Akur dengan kedudukan beliau akan undurkan diri sebelum dikorbankan. Ya, benar. Kita tengok juga Akatsuki sekarang ini nampaknya mereka ditekan. Permulaan yang baik untuk mereka, tapi sekarang ini Jerung Merah berjaya untuk melakukan comeback. Bagi saya ini adalah perlawanan yang sungguh-sungguh baik ditunjukkan oleh pasukan Jerung Merah. Mereka agak lemah di early game disebabkan 2 hero marksman, tetapi buat masa sekarang disebabkan 2 hero marksman inilah mereka akan sangat-sangat kuat di late game. Ya, inilah timing yang diperlukan oleh Jerung Merah. Power spike mereka semakin lama semakin dicapai. Satu conceal telah digunakan, tapi kita lihat nyawa Madon je satu lontaran yang baik ke arah Saurus akan dikorbankan terlebih dahulu. Lihat bagaimana Timmy masuk terlampau agresif, akan dikorbankan dengan begitu pantas sekali. Lynx hanya menggunakan real world manipulation yang sangat-sangat sekejap sekali. Begitu juga dengan Oni-chan telah dikorbankan. 3 ahli pasukan daripada Reapers Akatsuki dilenyapkan sekelip mata sahaja, Cortex. Ya, begitulah satu perlawanan yang mantap ditunjukkan oleh pasukan ini. Siapa sangka comeback yang dicari, comeback yang mereka dapatkan. Dan kita tengok Nepo Oh no. kedua untuk menggunakan dia punya agenda, tapi nampaknya tidak mengenai sasaran. Crystal diberikan tubuhan dan inilah dia kemenangan mutlak untuk pasukan daripada Jerung Merah. Tahniah kita ucapkan kepada pasukan ini, dan mereka akan mara ke pusingan yang seterusnya untuk pasukan Akatsuki. It was a textbook. Sampai di sini sajalah Hadin. Textbook gameplay daripada Jerung Merah, sebab macam kita cakap, mereka perlukan masa. Bila masa dah capai, power spike mereka dah ada item dengan double marksman. Mudah saja mereka dengan 1-2 kill terus saja mendapatkan kemenangan. Ya, Reaper Akatsuki ada mistake here and there sebab daripada Lancelot dia terlampau exposekan diri dia untuk dapatkan kill, tetapi itulah gerak-geri yang tidak seharusnya dilakukan oleh Lancelot. Tapi tengoklah item daripada kedua-dua marksman ni tak full item lagi pun, tapi damage yang dihasilkan oleh beliau saya yakin besar, mampu memberikan orang kata damage yang cukup tinggi terutamanya kepada Lancelot. Lancelot kita tahu HP dia tak banyak. So cukup dengan ada Malefic Roar Endless Battle, saya rasa kalau dia terkena skill 1 clean, nyawa dia boleh hilang dengan begitu pantas. Ya, tahniah diucapkan kepada Jerung Merah mara ke pusingan yang seterusnya. Good game